Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penonton setia Currents View MY. Hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat menarik dan pastinya panas, yaitu isu PRN 17 yang semakin hampir dan Gabungan Rakyat Sabah GRS nampaknya semakin agresif dalam strategi mereka. Kali ini Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan sasaran besar mereka, yaitu untuk menawan semua kerusi Dewan Undangan Negeri di Parlimen Tawau dan Kalabakan. Ya, semua kerusi. Ini bukan sekadar cita-cita biasa, tapi ini satu kenyataan yang pastinya akan mengundang pelbagai reaksi, sama ada sokongan, skeptisisme, atau mungkin juga penentangan. Jadi mari kita selami lebih dalam apakah maksud di sebalik kenyataan ini dan apakah implikasinya kepada politik Sabah secara keseluruhan. Dalam ucapannya di satu majlis sambutan Tahun Baru Cina di Merotai, Haji Ji menegaskan bahwa rakyat Tawau dan Kalabakan perlu memberi sokongan penuh kepada GRS untuk memastikan setiap kawasan diwakili oleh parti pemerintah. Kenapa? Menurut beliau, ini akan menjamin pembangunan yang lebih lancar dan teratur tanpa sebarang gangguan daripada pihak pembangkang. Beliau juga tidak teragak-agak untuk mengkritik kerajaan sebelum ini, yang menurutnya tidak mempunyai hala tuju yang jelas, malah hanya sibuk dengan fitnah dan permainan politik. Persoalannya, adakah kenyataan ini benar? Atau adakah ini sekadar retorik politik untuk memastikan kemenangan GRS dalam PRN 17 nanti? Mari kita lihat dari sudut sejarah. Sejak GRS mengambil alih pentadbiran Sabah, mereka sememangnya telah melaksanakan beberapa proyek pembangunan, terutamanya dalam infrastruktur dan ekonomi. Namun, adakah pencapaian ini cukup untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah pilihan terbaik? Sebelum ini, kerajaan warisan juga telah membawa pelbagai inisiatif, termasuklah usaha memajukan ekonomi digital Sabah. Jadi, apabila Haji Ji mengatakan bahwa kerajaan sebelumnya tidak mempunyai hala tuju, kita perlu bertanya, adakah ini benar atau hanya persepsi politik semata-mata? Satu lagi perkara yang menarik adalah bagaimana GRS berusaha untuk menguasai semua kerusi di Tawau dan Kalabakan. Jika ini berjaya, apakah kesannya kepada lanskap politik negeri? Dari satu sudut, ia mungkin akan memudahkan perancangan kerajaan negeri untuk melaksanakan dasar tanpa halangan besar daripada pembangkang. Tetapi, dari sudut lain, adakah ini bermaksud Sabah akan kehilangan suara pembangkang yang berkesan? Kita perlu ingat bahwa dalam sistem demokrasi, kewujudan pembangkang yang kuat adalah penting untuk memastikan keseimbangan kuasa. Jika semua kursi DUN di kawasan ini jatuh ke tangan GRS, apakah ini akan mewujudkan situasi di mana kuasa politik menjadi terlalu dominan di satu pihak saja? Dan jangan lupa tentang faktor kerjasama GRS dengan Pakatan Harapan Plus. Gabungan ini sendiri merupakan satu perkara yang menarik untuk dikupas. Sebelum ini, hubungan antara GRS dan PH di Sabah tidaklah begitu rapat, malah terdapat perbezaan ideologi yang sangat jelas. Namun, kini mereka bersama dalam satu gabungan. Soalnya, yang kita perlu tanya adalah sejauh mana keikhlasan dan keberkesanan kerjasama ini? Adakah ia benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya satu strategi politik untuk memastikan kemenangan dalam PRN 17? Selain itu, kita juga tidak boleh mengetepikan isu sentimen rakyat. Dalam mana-mana pilihan raya, sentimen rakyat memainkan peranan yang sangat besar. Rakyat Sabah telah melihat pelbagai perubahan kerajaan dalam tempoh yang singkat dari warisan ke GRS. Jadi, apakah yang mereka mahukan kali ini? Apakah mereka melihat GRS sebagai jawaban kepada semua masalah mereka? Atau adakah mereka mula meragui keupayaan gabungan ini? Dan lebih penting, sejauh mana janji-janji yang dibuat ini boleh ditepati. Kita semua tahu dalam politik janji adalah perkara biasa, tetapi realitinya seringkali berbeza selepas pilihan raya tamam.
Dan bercakap tentang janji, HGG menegaskan bahwa GRS tidak sekadar bercakap kosong. Katanya mereka mempunyai hala tuju yang jelas dan telah membuktikan keupayaan mereka dalam tempo 4 tahun ini. Tetapi sekali lagi persoalan utama di sini, adakah rakyat benar-benar merasakan perubahan yang dijanjikan itu? Jika kita lihat realiti di lapangan, masih banyak isu yang perlu diselesaikan di Sabah, termasuklah masalah infrastruktur, ekonomi, dan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah sasaran GRS untuk menawan semua kerusi di Tawau dan Kalabakan ini sesuatu yang positif? Atau adakah ia menimbulkan kebimbangan bahwa demokrasi di Sabah mungkin akan menjadi kurang seimbang? Dan bagaimana pula dengan janji-janji yang dibuat? Adakah Anda percaya bahwa GRS benar-benar membawa perubahan atau adakah ini sekadar strategi politik untuk mengekalkan kuasa? Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Ulaskan dan nyatakan dan tuliskan pendapat Anda serta pandangan Anda di sana. Saya atau kami di Currents VMY mahu tahu apa pendapat Anda tentang strategi GRS ini. Adakah ini sesuatu yang baik untuk Sabah? Atau adakah ini sesuatu yang perlu kita bimbangkan? Pastikan Anda like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis politik terkini di channel ini, Current Sphere MY. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian semua, terima kasih.